Okey, kita sambung kan. Okey. Kita masuk yang pertama, cikgu akan ceritakan satu konsep bagaimana satu motor bekerja kan. Jadi motor bekerja biasanya dia menggunakan tenaga elektrik kan. Menggunakan tenaga elektrik tu ditukar menjadi tenaga kinetik lah. Itu konsep motor lah. Kamu boleh tengok dekat rumah kamu ada kipas. Okay, bila kamu on je switch, maksudnya tenaga elektrik dibekalkan dan motor tu mula berputar. Jadi ini konsep elektromagnet kan. Bagaimana elektromagnet menghasilkan daya. Okey. Jadi kita tengok sini, pertama cikgu akan kenalkan balik minggu lepas punya, itu peraturan tangan kiri Fleming kan. Peraturan tangan kiri Fleming ataupun Fleming left hand rule. Jadi dia ibarat seperti macam polis lah juga, FBI, cikgu terang minggu lepas. Jadi F ni merujuk pada daya. Jadi daya ni bertindak macam ni, kalau macam ni maksudnya dayanya ke atas. Dayanya ke atas. Okey, kalau macam ni B. B merujuk pada medan magnet. Medan magnet menunjuk arah daripada utara ke selatan. Okey, utara ke selatan. Yellow ya? Cikgu tengah present ke? Ya. Tak dengar ke? Tak nampak. Skrin? Skrin tak nampak. Okey, dia buka skrin ya. Okey, cikgu minta maaf lah sebab tadi cikgu dah buka skrin kan. Mungkin tiba-tiba dia hilang kot kan. Okeylah. Okey. Okey, cikgu silap tekan stop sharing kan. Okey, tak boleh teruskan kan. Okey, nampak semua kan? Nampak tak? Minta respon sikit. Nampak cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, ni FBI kan, peraturan tangan kiri, FBI. Okey, jadi maksudnya jari ni, ibu jari menuju arahnya ke atas. Okey, B ni merujuk pada medan magnet, itu daripada utara ke selatan. Jadi jari telunjuk kamu ni sentiasa menunjuk pada arah apa? Kutub selatan. Itu idea yang pertama kan. Kamu ikut ni insya-Allah selamat lah. Kamu tunjuk ibu jari kamu ni, jari telunjuk kamu ke kutub selatan. Okey, ni jari yang ketiga ataupun jari hantu kita panggil kan. Jadi dia menunjukkan arah arus, iaitu daripada terminal positif ke negatif. Jadi arah dia keluar lah. Lain bentuk ni kita panggil keluar kertas. Okey kan? Untuk kes inilah. Jadi ciri-ciri yang kita guna peraturan tangan kiri Fleming, nak tahu ciri-ciri dia, kadang-kadang kita confuse kan bila kamu dah belajar ke depan, kamu akan belajar tangan kiri Fleming, tangan kanan Fleming, kamu jadi confuse. Jadi kamu nak kenal pasti dia adalah tangan kiri. Kiri adalah mencari daya. Kiri mencari daya. Maksudnya B dan I diberi, B maksudnya medan magnet dan arus diberi, jadi daya dicari. Daya dicari. Maksudnya jari ni. Kita cari daya kan. Jadi ciri-ciri dia mesti ada bateri ataupun sel kering ataupun kita bekalan kuasa. Bekalan kuasa. Jadi kita merujuk pada aplikasi dia motor lah. Motor yang maksudnya kipas kat rumah kita semua gunakan motor lah. Okey, jadi kamu boleh faham sikit sebanyak tentang peraturan tangan kiri Fleming lah. Jadi ini adalah gerakan-gerakan tangan kiri supaya kamu tengok lah. Okey, kita teruskan yang seterusnya. Okey, ni pun cikgu terangkan minggu lepas. Sedikit latihan yang hari tu. Kita tengok sini. Okey, kalau tengok sini, ini adalah utara dan selatan. Ini arah medan magnet. Sebab utara selatan. Jadi cikgu dia cakap lah, kalau tangan jari kamu, sekarang kamu boleh cuba lagi kan. Jari tangan kiri kamu, ataupun jari telunjuk kamu, terus letak ke kutub selatan. Terus letak ke kutub selatan kan. Okey, bila kamu letak di kutub selatan, okey, tengok arus. Arus daripada belakang, konduktor ni positif, nak pergi ke negatif. Arus bergerak pada terminal positif ke negatif. Jadi arah arus adalah pada arah ni. Sekarang cikgu nak tanya kamu, arah arus ini adalah arus masuk atau arus keluar? Siapa boleh jawab? Siapa cuba? Arus masuk ke arus keluar? Masuk. Okey, arus daripada belakang bergerak ke sini. Daripada sini, bergerak sini dan keluar. Nak cucuk mata kamu ni. Jadi arus masuk ke arus keluar? Arus keluar. Ya, arus keluar kan. Yang mana yang tak faham tu, kena faham kan. Kalau nak cucuk mata kita tu, arus keluar. Kalau dia meninggalkan kita, dia arus masuk.
Nanti cikgu terangkan lagi kan. Ni contoh yang pertama ni. Sebab tu cikgu penting juga benda ni. Nanti kamu confuse kan. Jadi ni arus keluar. Kan? Arus keluar. Ini kutub utara selatan. Jadi kita ambil tangan kanan. Tangan kiri kamu. Dan kamu letak. Jari telunjuk terus letak pada kutub selatan. Cuba sekarang letak. Jari telunjuk letak di kutub selatan. Dan arus keluar. Kemudian arus keluar. Okey. Arus keluar. Okey, kat mana ibu jari? Ibu jari tunjuk pada arah atas. Nampak tak? Nampak? Ini kutub selatan. Cuba saya suruh letak kutub selatan. Ini arus keluar. Arus keluar. Ibu jari di mana? Ke atas. Maksudnya konduktor ni akan ditolak ke arah atas. Tu maksud dia kan. Okey, ni yang pertama. Tengok yang pertama. Mana arus masuk. Kutub utara selatan. Itu penting. Yang penting kamu tahu dua ni dulu. Iaitu ini B dan ni I. B utara selatan, I arus keluar. Sebab daripada positif ke negatif, arus keluar kan. Okey, kita pergi pada soalan B pula kan. Okey, soalan B, anak panah ni menunjukkan arah arus. Jadi kamu letak jari telunjuk kamu pada kutub selatan. Okey kan. Dan arus, tengok arus pula kan. Ni mata kamu, tengok arus. Ini terminal positif, bateri. Ini terminal negatif. Okey, cikgu nak tanya kamu satu lagi. Ini arus masuk ke arus keluar ni? Masuk. Dah Masuk. faham. Alhamdulillah, dah faham kan? Masuk. Okey, boleh faham kan? Arus masuk kan? Jadi tengok arus masuk di sini. Kamu buatlah arus masuk macam ni. Jadi kita buatkan gerakan tangan kiri Fleming di mana jari telunjuk letak terus pada kutub S. Tunjuk ke kutub S. Okey, dan kita dapati arus masuk. Jadi tangannya akan jadi macam ni. Betul tak kan? Betul tak kamu tangan macam ni? Di mana ini tunjuk kutub selatan dan jari kamu yang ketiga tu arus masuk dan jari ibu jari menunjuk arah ke atas juga. Jadi arah dia menyebabkan konduktor ini bergerak pada arah yang atas. Okey kan? Yang atas. Boleh faham tak yang B ni? Okey, kita cuba lagi satu lagi untuk C. C pula. Okey, untuk C, kita tengok sini. Medan magnet mesti, jari telunjuk mesti tunjuk kutub. Kutub mana? Siapa ingat ni? Jari telunjuk. Ya, bagus. Kutub selatan. Kalau student cikgu buat lawak sikit. Tembak apa? Kutub selatan. Tembak setan. Tengok je. Saja je lah. Okey, jadi macam ni. Kutub selatan. Jadi arus. Tengok arus pula. Arus terminal positif, terminal negatif. Ni arus masuk ke arus keluar ni? Keluar. Ya, pandai. Arus keluar. Jadi kita buatlah tangan kita tu kan. Jadi ke kutub selatan, arus keluar. Walaupun memang susah sikit lah. Tapi dia bentuk macam ni lah. Betul tak? Kan? Jangan tergeliat tanganmu cukup lah kan. Ini kutub selatan. Ini arus keluar. Jadi daya ke bawah. Maksudnya konduktor ni akan ditolak ke bawah. Okey kan? Ni kaedah dia. Okey, untuk D pula. D pula kita tengok. Kali ni kutub selatan dia sebelah kiri. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi kita buat macam ni. Dan arus. Nak tanya lagi arus. Arus masuk ke arus keluar ni? Untuk kes ni. Masuk. Ya. Masuk. Ya, arus masuk. Masuk. Arus masuk kan. Jadi arus masuk. Okey. Jadi bila arus masuk, kamu pun guna peraturan tangan kiri Fleming. Guna tangan kiri Fleming dan kamu dapati macam ni. Betul? Kan? Jadi kutub selatan di sini, ni arus masuk, tak nampak jari tu. Arus masuk dan ibu jari ke bawah. Jadi konduktor ni akan ditolak ke bawah. Ini maksudnya kita mencari, latihan mencari arah daya. Yalah, memang cari daya lah. Sebab kiri mencari daya. Kiri daya, kanan arus. Itu nanti kita akan bincang lah. Kiri daya, kanan arus. Itu kita akan cerita kan. Okey, ini bergerak ke atas. A. B bergerak ke atas juga. C ke bawah. Dan D ke bawah. Ini kaedah-kaedah yang kita perlu ingat kan. Okey, kita pergi pada pergerakan motor kan. Motor arus terus. Sebab motor diperlukan arus untuk bergerak. Jadi yang menjadikan arus terus adalah ni. Apa nama ni? Kita panggil commutator, terbelah. Ataupun cincin terbelah ni yang menjadikan dia arus terus. Menyebabkan arus terus kan. Bagaimana arus terus beroperasi dalam motor arus terus. Okey. Pertama sekali kita tengok dalam kes ini ada dua magnet kekal
dia ada dua konduktor. Ni konduktor yang pertama, AB, arm AB, lengan AB kan, dan arm CD. Kan? Jadi kita gerak. Jadi kita letakkan switch ni supaya tutup switch kan. Jadi switch ditutup, arus mula bergerak dari terminal. Terminal apa? Siapa cuba? Terminal? Positif. Arus Terminal. ya. Bagus. Positif ke terminal negatif. Jadi arus pemula bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Sampai di sini, okey, di tempat yang ni ada berus karbon kan. Berus karbon ni, karbon maksudnya apa? Konduktor. Dia membawa arus kan, membawa arus. Konduktor yang membawa arus. Jadi arus boleh mengalir dalam berus karbon. Berus ni macam berus lukisan lah. Dia hanya sapu je permukaan komutator ni. Dia sapu. Nanti kita tengok macam mana pergerakan dia. Jadi arus akan menyentuh komutator ni. Komutator ni buat daripada copper ataupun tembaga. Dia akan bergerak ke sini. Teruskan perjalanan dia arus. Dan arus bergerak daripada A ke B. Jadi arus bergerak daripada A ke B. Okey, bila arus bergerak daripada A ke B, cikgu nak tanya kamu. A ke B ni arus masuk ke arus keluar? A ke B ni. Keluar. A ke B. Masuk. Mana satu ni? Masuk ke keluar? Arus meninggalkan kita. Kata kamu letak mata kamu dekat sini. Mana? A ke B ni arus masuk keluar? Masuk ya? Okey, ya betul. Arus masuk. Masuk. Jadi A ke B arus masuk kan? A ke B arus masuk. Dan okey, arus terus bergerak. Okey, arm AB arus masuk. Boleh faham? Arm AB arus masuk. Ni menunjukkan arus tu masuk. Jadi kita guna peraturan tangan kiri kan? Tangan kiri. Arus masuk kan? Jadi kamu buat tangan kiri, pastikan jari telunjuk tunjuk ke kutub selatan. Okey kan? Selatan dan arus masuk. Jadi kamu akan dapat macam ni. Boleh faham? Jadi ini menyebabkan daya terhasil pada arah bawah. Daya. Ini kutub selatan, ini arus masuk. Arus masuk kan? Jadi menyebabkan arm AB akan ditolak ke bawah. Arm AB akan ditolak ke bawah. Okey. Jadi pergerakan arus seterusnya, tengok kan? Pada B ke C, ni tak apalah kan? Tak ada apa-apa. Tengok. Seterusnya arus bergerak daripada ke mana? C ke D. Betul kan? Arus akan bergerak pada C ke D. Pada pandangan kamu, mata kamu di sini, arus masuk ke keluar? Kamu tengok arus kat sini. Arus masuk ke keluar? Keluar. Ya, arus keluar kan. Jadi ini arus masuk, sini arus keluar. Okey, jadi arm CD arus keluar. Arus bergerak daripada C ke D. Arus keluar. Dan arus meneruskan perjalanan dia. Okey, daripada C ke D. Dan terus, okey kita guna ni lah. Kita guna peraturan tangan kiri Fleming. Pastikan jari telunjuk kamu sentiasa menunjuk kutub selatan. Nampak? Dia tunjuk kutub selatan. Tengok ni. Jari ni tunjuk kutub selatan. Jari ni tunjuk kutub selatan. Ini arus keluar. Ni masa arus keluar kan. Jadi daya akan berindak ke atas. Jadi ini arm CD akan ditolak ke atas. Arm AB akan ditolak ke bawah. Okey. Ini menyebabkan coil kan, ataupun gegelung ini akan berputar. Ataupun ammeter ni akan berputar pada arah macam ni. Boleh faham? Jadi arah ni ikut jam lawan jam. Kamu rasa? Ikut jam, arah jam. Ya, arah jam. Ikut arah jam kan. Jadi diteruskan perjalanan dia untuk kembali ke terminal negatif. Jadi pada ketika ini ada daya dihasilkan, ini ke bawah dan ini ke atas. Arm AB ke bawah, arm CD ke atas. Menyebabkan gegelung ni berputar pada pusingan arah jam. Boleh kan? Okey, ada soalan nak tanya sikit. Faham tak arus masuk keluar tadi? Faham tak arus masuk dan keluar? Faham. Boleh tak? Okey, faham ni memang kadang susah sikit nak terang lah kan. Sebab tambah kita guna online ni susah sikit lah. Tapi kalau kamu faham tu alhamdulillah lah. Kalau tak faham ni boleh tengok video banyak kali lah kan. Okey, kalau tak faham lagi boleh tanya cikgu kan. WhatsApp cikgu tak apa kan. Okey, kita tengok pula bagaimana. Dia akan berputar macam ni lah.
Kita tengok sini kan. Dia akan berputar. Ini gambaran kan. Gambaran bagaimana dia berputar. Okey. Jadi kita tengok sini. Dari sini kita tengok gambar. Mekanisme dia sikit. Yang pertama, kita tengok putaran. Putaran nampak kan. Ini arah putaran dia. Putarannya adalah mengikut arah jam. Okey. Putaran mengikut arah jam. Okay, yang kedua kita tengok. Itu komutator. Kan. Cincin terbelah tu. Jadi cincin terbelah ni pun turut berputar juga kan. Tengok. Dia akan berputar. Warna gelap tu turun, naik, turun. Dia akan pusing je ni kan. Dia akan berputar. Kan? Dan kita tengok pula arm AB. Ada bertukar kan. Sekejap jadi arm AB di sini. Sekejap jadi arm CD di sini kan. Nampak kan? Pertukaran tu. Arm AB dan arm ACD bertukar di sini. Dia highlight kan warna ni. Okey, begitu juga dengan yang bawah yang ni pula. Di mana arm AB telah bertukar jadi arm CD. Maksudnya bila bawa AB atas CD. Dia bertukar-tukar lah. Okey kan. Boleh faham dah ni? Boleh tak putaran ni? Dia akan berputar. Boleh cikgu. Okey. Boleh. Terima kasih. Okey, lepas ni kita akan belajar dia punya mekanisme sedikit lah kan. Tadi dah kita cerita dia berputar. Kita akan bincang sikit. Sikit-sikit. Macam ni. Ini gambar sebenar tadi. Okey. Pada keadaan ini, kita menganggap putaran ni adalah pada 0 darjah. Pada sudut ni. Ni adalah kita anggap dia sudut dia 0 darjah kan. 0 darjah. Pada ketika ini arus boleh mengalir. Kenapa mengalir? Sebab kita tengok kan, arus mengalir kat sini. Arus mengalir. Okey. Kerana berus karbon menyentuh komutator. Pada ketika ini berus karbon menyentuh komutator. Berus karbon adalah konduktor. Komutator juga dibuat daripada copper. Konduktor arus akan mengalir ke sini. Ke sini, ni arus masuk A ke B, lepas tu B ke C, C ke D dan macam cikgu cerita tadi. Boleh faham kan? Maksudnya AB akan ditolak ke bawah, CD akan ditolak ke atas. Dia akan menghasilkan putaran mengikut arah jam. Okey, tu cerita dia kan. Sebab apa? Ada sentuhan arus karbon dengan komutator menyebabkan arus boleh mengalir. Okey, tengok yang seterusnya kan. Jadi maksudnya kat sini, tu gerakan arus kan. Tadi gerakan arus dia. Dia terus kembali ke terminal negatif. Positif ke terminal negatif. Jadi menggunakan peraturan tangan kiri, kita tahu arm AB akan turun ke bawah. Arm CD akan naik ke atas. Menggunakan peraturan tangan kiri Fleming. Cikgu dah ajar tadi kan. Okey, jadi maksudnya arm AB ke bawah. Arm AB ke bawah. Dan arm CD ke atas. Jadi ini menyebabkan rotation ataupun putaran mengikut arah jam. Boleh faham kan? Clear tak ni? Boleh. Clear kan? Untuk kes ini. Okey. Untuk step yang berikutnya, dia akan berputar. Maksudnya gelung ni dalam keadaan mendatar. Sikit lagi gelung ni akan dalam keadaan menegak pula. Malah keadaan menegak, kita panggil dia 90 darjah. Jadi cikgu tunjuk, ubah sikit kan? Macam ni, nampak? Dia akan berputar sikit. Jadi Tadi AB dekat atas, dekat ni, AB di sini. Sekarang AB berada di bawah macam ni. Faham tak ni? Dan putaran ni panggil 90 darjah. Boleh faham tak ni? Clear tak? Dapat? Faham. Boleh Okey, faham. Boleh kan? Okey kan? Jadi teruskan. Jadi arus pada ketika ni tidak bergerak, tidak mengalir. Kenapa tidak mengalir? Sebab komutator ni cincin terbelah. Jadi karbon beras tersentuh pada kawasan yang terbelah tu. Jadi tersentuh di sini maksudnya tak ada sentuhan komutator dengan karbon beras. Jadi arus tidak mengalir. Berus karbon tidak menyentuh komutator. Dia tak sentuh ni kan. Bila tak sentuh jadi arus tidak mengalir pada ketika ini. Boleh faham kan? Okey, jadi gegelung masih berputar pada ketika ni. Kenapa gegelung masih berputar walaupun tak ada arus? Siapa boleh jawab? Macam kamu bawa kereta lah. Kereta tiba-tiba berhenti. Tapi kamu masih lagi nak bergerak ke depan. Contoh kipas rumah kamu. Kamu off kipas rumah kamu kan? Sebab apa tu? Sebab apa? Sebab Indonesia. Ya, sebab Indonesia kan. Contoh kipas kat rumah kamu lah. Kamu ya, betul-betul. Kamu pasang kipas tu, tiba-tiba kamu off kipas tu. Dia berhenti terus ke? Tak berhenti terus kan? Tak. Dan dia akan
berputar juga. Mengekalkan putaran. Jadi kenapa gelung tu masih berputar? Kerana faktor inertia. Ini mengekalkan keadaan gerakannya. To maintain its motion. Okey, begitulah cerita dia. Okey, jadi arm AB pada ketika ini dia akan bergerak untuk mengekalkan arah lawan jam. Ikut jam. Arm AB akan bergerak ke mana? Kiri ke kanan? Dia akan bergerak ke kiri. Faham? Arm AB akan bergerak ke kiri dan arm CD akan bergerak ke kanan. Supaya putaran itu mengikut arah jam disebabkan oleh inertia. Walaupun tiada arus, dia masih boleh berputar. Okey, ada soalan tak tentang slide ni? Ada soalan ke? Ada tak ada kan? Tak ada tak apa, cikgu terus. Tak ada, cikgu. Okey, faham bagus. Alhamdulillah lah. Memang susah sikit nak faham ni tapi kalau kamu dah faham bagus. Cikgu cuba bagi kamu faham Okey, untuk seterusnya tadi, kita tengok tadi arm AB berada di bawah. Sekarang arm AB ni akan naik ke atas. Ni arm AB ni akan naik ke atas, dia akan mendatar kembali macam ni. Faham? Dia akan mendatar kembali macam ni. Arm AB akan mendatar kembali. Pada ketika ini, kita panggil sudut dia adalah 180 darjah. Sudut dia Dan pada ketika ini, arus mengalir tak mengalir? Siapa nak cuba? Mengalir ke tak? Mengalir. Arus mengalir. Sebab apa? Berus karbon menyentuh komutator. Jadi arus mengalir. Jadi masa ni kan, pemotongan flux magnet adalah paling tinggi. Dan daya terhasil. Jadi daya terhasil kita guna peraturan Fleming tangan kiri lagi Fleming tangan kiri. Okey, jadi arus mengalir daripada sini, masuk sini dan arus mengalir pada B ke C, C ke B, B ke A. Nampak? Dan terus kembali ke terminal negatif. Jadi kita dapati ni gerakan arus mengalir. Dan kita dapati pada kedudukan ini, nampak tak? Bulat-bulat dah nampak kedudukan ni. Arus masuk atau keluar? Nak tanya kamu. Apa dia jawab? Pada kedudukan ini, arm CD. Masuk keluar? Masuk. Bagus Okey, dah faham Kalau letak mata kamu di sini, arus meninggalkan kamu. Meninggalkan kamu maksudnya arus masuk. Okey, untuk ni arus bergerak pada B ke A. Kalau letak mata sini, arus keluar daripada B ke A. Boleh? Satu masuk, satu keluar. Bila guna peraturan tangan kiri Fleming, kita dapati dayanya ke bawah, dayanya ke atas. Masih mengekalkan belah sini adalah ke bawah, belah sini adalah ke atas. Jadi kita tengok sinilah peraturan tangan kiri tu. Okey, jadi arm AB akan naik ke atas. Sebab daya tu, arm CD akan turun ke bawah. Dan mengekalkan putaran ikut jam. Bukan lawan jam ikut jam. Okey boleh Okey, ada soalan tak tentang ni? Siapa nak tanya soalan ke tak ada? Ada soalan tak? Tak ada ya? Tak ada, cikgu. Faham. Okey, bagus. Faham, bagus. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Cikgu ambil sebelumnya. Nampak? Sekarang arm AB berada di sini. Sekarang dia naik atas, dia macam ini. Nampak? Ni yang bawah, naik atas. Nampak Arm AB dia naik ke atas. Okey. Arm AB naik ke atas. Okey. Bila arm AB ke atas, pada ketika ini, macam mana current? Arus mengalir, current flow. Ada tak ada? Tak ada. Jadi alasan ni sama juga. Ni tadi 270 darjah, kita silap tak sebut. Dan berus karbon tidak menyentuh komutator. Tak menyentuh komutator Sebab yang berputar hanyalah gegelung emitter ni dengan komutator. Dua-dua ni berputar. Ini berputar, ini pun berputar. Kamu boleh tengok gambar ni macam mana dia berputar supaya kamu lebih mudah faham Dan gegelung masih berputar kerana sama cerita dia, inertia. Jadi arm AB akan bergerak ke kanan untuk mengekalkan keadaan putaran arah jam, mengikut arah jam. Arm CD akan berputar pada arah ke kanan. AB ke kiri, AB ke kiri, arm CD ke kanan. Tu dia punya ni. Jadi ini untuk mengekalkan arah ikut jam. Okey, ada soalan ke? Sama cerita dia Dan proses ini akan berulang-ulang, dia terus berputar.
Gegelung ni akan berputar selagi ada arus dibekalkan. Kalau tak ada arus, putaran ini akan diberhentikan. Dia berhentikan sebab apa? Sebab gegelung sudah hilang kemagnetan. Boleh kan? Gegelung sudah hilang ke elektromagnetannya. Gegelung tu. Kan? Tapi buah magnet tak boleh hilang kan? Dia adalah magnet kekal. Okey kan? Dia teruskan. Okey, boleh faham kan ni? Clear tak? Yang tadi tu. Okey. Okey, sekarang cikgu nak terang yang tadi juga. Tapi kita terangkan bagaimana motor bekerja tapi berdasarkan lukisan. Bila kamu jawab soalan esei, soalan memahami, soalan jadi memahami, terangkan bagaimana motor bekerja kan. Seeloknya kamu guna kaedah ni. Kaedah ni panggil medan lastik. Melukis medan lastik. Okey, macam ni. Boleh Kan? ke? Okey, cuba tengok ni kan. Okey, sama juga cerita dia. Arus mengalir tadi daripada terminal, switch ditutup. Jadi arus mula mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Okey. Bila arus mengalir dari sini, jadi arus mengalir pada A ke B. Jadi arus masuk ke arus keluar ni? Tanya lah kan. Masuk dah. Banyak kali dah tanya kan. Arus masuk. Jadi kita guna genggaman tangan kanan. Untuk menunjukkan arus masuk. Di mana jari adalah arus. Ibu jari ni adalah arus, arah arus. Dan jari-jari lain adalah arah medan magnet. Kan? Jadi bila arus masuk, kita tengok arus tu ikut jam ke lawan jam? Kamu rasa? Genggaman tangan kanan. Ikut jam lawan jam? Arah medan magnet ni? Masuk, arah dia macam ni. Tak pasal? Tak pasal apa, nanti aku terang kan. Ikut jam sebenarnya kan. Masuk ikut jam. Macam kamu nak masuk skru lah. Kan juga ajar minggu lepas kan. Bila kamu nak masukkan skru. Lawan jam. Arah jam. Okey, ikut arah jam kan. Masuk ikut arah jam. Keluar lawan arah jam. Nak masuk skru kan. Okey. Okey, jadi teruskan perjalanan. Atau kamu boleh guna peraturan tangan kiri Fleming. Masih boleh juga guna. Ini menentukan arah daya. Okey kan. Ke bawah kan. Ikut jam. Ikut jam kan. Jadi kita teruskan perjalanan B ke C, C ke D. Pada ketika ni arus adalah arus apa? Masuk keluar. Arus C ke D. Siapa yang cuba? Keluar. Tak apalah jawab kan. Okey, keluar bagus. Keluar. C ke D arus keluar. C ke D arus keluar. Jadi tengok macam ni. Bila arus keluar, maksudnya arah medan magnet adalah pada arah lawan jam. Jadi kita akan lukis nanti kan. Ataupun kamu boleh guna peraturan tangan kiri Fleming untuk menentukan arah daya. Okey, jadi arus pun terus kembali ke terminal bateri. Ini cerita macam tadi juga kan. Cuma cikgu masuk genggaman tangan kanan. Arus masuk dengan arus keluar. Okey, cuba tengok sini kan. Okey, ini adalah kutub utara dan selatan tadi. Ni kan yang pertama tadi kita bincang ni. Ini kutub utara, ini kutub selatan, magnet kekal. Magnet kekal tadi. Okey, kenapa tambah? Sebab kita letak dua konduktor. Betul tak? Dua konduktor tadi. Yang AB dengan CD tadi kan? Ini satu pertama arus keluar. Arm CD arus keluar. Dan arm AB arus masuk. Ini kita lukislah pandangan depan kan? Ni. Ini panggil medan lastik. Ini medan magnet kekal. Okey, utara ke selatan. Ini medan magnet arus masuk. Bila arus keluar. Bila arus keluar dia lawan arah jam. Ini arm AB arus masuk. Arus masuk kita buat pangkal cross macam ni. Arah dia ikut arah jam. Ingat kan? Macam kamu nak masuk skru. Bila nak masuk skru, kamu masuk skru ikut arah jam. Yang nampak apa? Skru kan? X lah skru dia. Tapi bila kamu keluarkan skru, ikut lawan arah jam. Dan apa tinggal? Skru dah keluar, tinggal lubang. Lubang lah ni. Itu contoh dia kan. Boleh faham kan? Yang anak panah yang bulat-bulat banyak ni apa sebenarnya? Dia merujuk pada kompas. Kompas yang letaklah. Tunjuk arah medan magnet. Jadi kita letakkan terus. Bila bercampur dua-dua ni dalam satu bekas macam ni. Bekas pula. Dalam satu tempat. Maksudnya arm AB di sini. Arm CD di sini. Arus masuk di sini. Arus keluar di sini.
Dan kita dapati arus keluar arah dia macam ni. Okey, cikgu nak tanya kamu kan. Untuk arm CD ni, bahagian atas ke bahagian bawah arah dia sama? Untuk bahagian atas ke bahagian bawah arah dia sama dengan medan magnet kekal? Bahagian bawah. Bawah. Ya, bagus. Kalau bahagian atas, dia bertentangan arah. Sebab medan magnet kekal utara ke selatan. Jadi, arah dia bertentangan. Bahagian bawah akan menghasilkan kekuatan medan magnet yang tinggi. Jadi, begitu sebaliknya dengan ni. Untuk yang ni pula, ikut arah jam. Jadi, bahagian mana pula tu? Bahagian atas ke bawah? Atas. Pusing tu. Ya, bahagian atas, dia mempunyai kekuatan medan magnet yang tinggi. Sebab atas kekuatan magnet tinggi, bawah rendah, daya akan tolak ke bawah ni. Jadi yang ni pula, bahagian bawah kekuatan magnet yang tinggi, bahagian atas kekuatan magnet yang lemah, dia akan menghasilkan daya pada arah atas. Boleh faham jadi bergerak ke atas, ni bergerak ke bawah, dia menghasilkan putaran mengikut arah jam. Yang tadi kita cerita tu. Macam ni. Jadi kita lukis medan lastik dia macam ni lah. Jadi medan magnet banyak terkumpul di bahagian bawah untuk arm CD kan, arm CD kan, ataupun lengan CD kan. Dan medan magnet banyak terkumpul di bahagian atas untuk arm AB, menyebabkan daya tolak ke bawah dan ke atas, menyebabkan gergelung tu berputar pada arah mengikut arah jam. Okey, ada soalan tak ni? Ada soalan tak? Okey, tak ada ya? Okey. Ini kan nak cerita kat kamu kan, benda-benda ni kan kamu nak cerita untuk soalan AC, kefahaman, kamu elok lukis benda ni. Lukis kan? Kamu lukis medan lastik ni. Yang terakhir ni lah. Dah cukup lah. Memadai lah. Kamu lukis kan? Untuk menjawab soalan tu. Sambil melukis, kamu terangkan. Ya, sambil lukis, kamu terangkan. Kan? Okey. Okey, kita pergi pada tips yang membezakan motor arus terus dengan motor arus ulang-alik kan. Motor arus terus dengan arus ulang-alik. Okey ni. Kalau motor arus terus tadi macam ni lah. Kita ada gelang, kata cincin. Cincin terbelah. Dekat tengah terbelah. Kita panggil komutator terbelah lah. Carbon brush ada juga. Okey, untuk arus ulang-alik, motor juga, dia menggunakan dua cincin. Tapi tak terbelah. Dua cincin yang tak terbelah. Tapi cincin ni tak berputar kan. Cikgu ingat kan. Yang berputar ialah apa? Cincin berputar ni. Cincin dengan gelung ni berputar. Cikgu tersilap kan. Yang ni pun berputar. Ini pun berputar sama. Ni pun sama. Komutator dengan emitter berputar. Sama kan. Yang menyebabkan dia motor kenapa? Sebab dia gunakan bekalan kuasa. Arus ulang-alik. Yang ni arus terus. Ini ulang-alik kan. Dia bentuk macam ni panggil sinusoidal. Bentuk arus ulang-alik. Kalau bentuk macam ni, arus terus. Kan? Jadi arus terus kita pakai komutator cincin terbelah. Kalau arus ulang-alik kita pakai dua cincin yang bulat lah. Okey, tengok perbezaan dia lah kan. Tak ada terbelah lah kan. Okey, ni ada cikgu buat sikit dia punya apa. Ada perbezaan dia kan. Begitu ni. Jadi dia pakai menggunakan arus ulang-alik yang pertama. Yang seterusnya dia menggunakan arus terus. Okey, yang ni dia pakai dua cincin. Dua gelang gelincir. Panggil kan. Yang ni dipanggil satu gelang gelincir ataupun gelang komutator terbelah. Kan. Okey kan. Itu contohlah. Slip ring. Bahasa Inggeris panggil slip ring kan. Cincin tak terbelah. Ini cincin dia terbelah tengah dah. Ini contoh. Yang kamu nak faham. Okey, ni membezakan motor dengan AC dengan motor DC. Okey kan? Motor AC tadi ada dua cincin. Motor DC ada satu komutator, satu cincin. Nampak kan? Motor AC cincin tak terbelah. Motor DC cincin terbelah. AC menggunakan arus terus. Ni tersilap ni kan? AC ni alternate current. Terbalik. Silap. Terbalik ni silap ni kan? Ni arus ulang-alik. Kan nota belum betul kan? Kita baru perasan kan? Motor DC ni arus direct current. Arus terus. Ni. Okey, jadi persamaan keduanya. Kita boleh guna petua tangan kiri Fleming. Sebab apa? Ada bekalan kuasa. Ada bekalan kuasa. Tak kira lah bekalan AC ke bekalan DC. Jadi perubahan tenaga. Tenaga elektrik.
bertukar menjadi tenaga kinetik. Daripada bekalan kuasa, motor ni berputar. Tenaga kinetik. Ataupun daripada bekalan kuasa, motor berputar. Okey. Bekalan kuasa perlu ada. Tak kira lah AC atau DC. Dua-dua menggunakan dua bros karbon. Betul. Ini ada dua bros karbon. Ini pun ada satu dan dua. Kiri dan kanan. Okey Itu cara motor bekerja lah. Kalau cikgu nak terang motor AC pula, banyak pula cerita dia lah kalau kita ada masa, kita terangkan. Okey, ada soalan sikit nak tanya. Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada ya? Ke tak dengar cikgu cakap? Dengar ke? Okey. Kita teruskan Okey, faktor mempengaruhi kelajuan putaran motor elektrik. Ya, soalan ke? Okey, boleh Okey, faktor mempengaruhi kelajuan putaran motor. Okey, putaran motor. Jadi motor terlaju. Kalau kamu ada kipas kat rumah kamu nak lajukan kipas tu, kamu buat apa? Kamu mesti adjust dia punya apa tu? Nombor tu kan? Ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 kelajuan kipas kan? Sebenarnya kamu adjust apa sebenarnya tu? Kamu adjust apa sebenarnya? Kipas kat rumah tu. Nak bagi kipas tu nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 3 paling laju. Nombor 1 tak laju, nombor 2 laju sikit. Nombor 3 paling laju kan? Kenapa tu? Kamu adjust apa tu? Adjust putaran motor. Sebenarnya kamu adjust arus dalam motor tu. Arus Arus. Jadi dalam faktor mempengaruhi kelajuan motor elektrik, kita perlu ada kekuatan medan magnet yang tinggi. Maksudnya kamu guna bar magnet yang kuat lah. Bar magnet yang kuat tadi lah. Magnet kekal yang kuat ada magnet kekal yang lemah, ada magnet kekal yang kuat. Tapi ni dah dibuat secara semula jadilah. Diproses. Okey. Arus dalam gegelung bertambah. Ni arus. Kalau arus bertambah, putaran dia akan bertambah. Putaran gegelung tu putaran motor akan bertambah. Lagi satu, bilangan lilitan. Maksudnya dia banyak gelung lah. Tadi cikgu tunjuk gambar tu satu je sampel, satu gelung ya. Dia akan banyak gelung. Dia akan banyak gegelung. Nanti tunjuk gambar macam mana gegelung tu banyak. Ada gelung, berlilit Jadi cara nak ingat dia, faktor mengenai kelajuan putaran motor, beat. B, medan magnet. B, medan magnet I, arus. T, number of turn. Turn, bilangan lilitan. Beat. Cara nak ingat dia lah. Boleh Okey. Bila motor ni dia ada semua ni lengkap, daya dia akan bertambah. Jadi laju akan bertambah. Daya dia akan bertambah. Dengan laju akan bertambah Okey. Dan ini untuk silibus baru Silibus baru KSSM, dia ada sikit tentang dua jenis motor lah. Motor yang menggunakan bros dan motor yang tanpa berbros. Tak ada bros Okey. Ni gambar motor yang tanpa bros. Ini motor yang menggunakan bros. Ingat banyak gegelung kita tadi Banyak gegelung kita letak sini. Terdapat magnet dan gegelung. Sama. Mesti ada magnet kekal dan gegelung. Sama juga cerita ni. Ni pun sama. Ada magnet kekal dan gegelung. Okey Okey. Gegelung pegun. Gegelung tak bergerak. Magnet bergerak. Ni cerita tentang ni. Maksudnya magnet yang berputar. Ni magnet. Luar ni magnet. Dia berputar. Tengah ni gegelung yang tak berputar. Gegelung tak berputar. Terbalik Dalam kes ini pula, magnet pegun. Gegelung berputar. Ni kita dah bincang tadi Magnet tak bergerak. Yang bergerak adalah gegelung. Ini terbalik. Terbalik ya cerita dia Okey, motor tanpa bros. Nama pun tanpa bros dan tentu tiada bros. Bila tiada bros, tiada geseran. Tiada bros, geseran tu kurang. Bila tak ada geseran, dia kurang menghasilkan percikan bunga api pada komutator. Dan tiada geseran, jadi bunyi pun menjadi lemah. Boleh Geseran. Jadi bila bros ada, dia akan menyebabkan mengalami tergeser dengan komutator dan mengalami kehausan. Kehausan maksudnya dia dah tergeser lah. Terdapat bunga api sebab ada berlaku sentuhan, kadang-kadang tak berlaku sentuhan, jadi berlaku bunga api lah. Bunyi yang sangat kuat sebab ada bros karbon bergeser dengan komutator. Ni contohlah. Ni
silibus baru lah, PSSM. Dia berceritakan tentang motor tanpa berus dengan motor berberus. Jadi dalam kes ni kamu tengok motor yang tanpa berus tu lebih baik lah dari segi operasi dia. Sebab apa? Dia kurang menghasilkan geseran dan percikan bunga api. Berbanding dengan motor berberus. Tu berbeza dah dua jenis motor. Okey, ada soalan tak ni? Untuk slide ni? Tak ada ya? Okay, tak ada, cikgu teruskan kan? Okey, tu jawab soalan SPM lah kan? Soalan SPM. Cikgu, kalau saya ini dah tak boleh. Ya, apa dia? Kuat sikit. Ada soalan ke? Apa soalannya? Hello? Oh tak apalah kan? Okey, jadi jawab lah kan? Kamu cuba WhatsApp cikgu lah kalau tak dapat cikgu jawab sini. Kadang-kadang cikgu tengah mengajar tak perasan kamu punya message kan? Minta maaf lah kan? Sebab cikgu tengok nota slide ni kadang tak sempat kan? Okey. Okey, tengok soalan sama. Dia kata diagram 7.1 show current carrying wire placed between two opposite pole of the two magnet. Magnet kekal lah. The wire swing upward. Jadi wire ni akan bergerak ke atas lah. Maksudnya ini akan jadi elektromagnet dan dua magnet kekal kan. Maksudnya ada dua medan magnet lah sini kan. Dia kata the combination of magnetic field and the current in the wire produce the resultant force. Okay, tak apalah tu. Dia kata, name the rule to determine the direction of the fall. Dia kata, namakan petua untuk menentukan force, daya. Apa dah petua dia? Sampai cuba. Peraturan Tangan kiri kiri. Okey, pandai. Jadi jawapannya peraturan tangan kiri Fleming kan. Peraturan tangan kiri Fleming. Okey, betul kan? Ataupun Fleming left hand rule. Okey, soalan seterusnya disuruh lukis medan magnet paduan yang terhasil. Bila lukis medan magnet paduan terhasil, maksudnya suruh lukis apa? Suruh lukis medan elastik ataupun kita panggil catapult field. Medan elastik, kamu kena lukis dua magnet ni, utara selatan, dan dalam kes ini, kamu tengok ni arus masuk ke arus keluar ni? Untuk ni, kes ni. Sabar cuba, arus masuk ke arus keluar? Keluar. Ya, pandai. Mata kamu letak sini, arus keluar. Jadi kamu lukis arus keluar bentuk apa? Bentuk X ke lubang? Bentuk X ke lubang? Kalau arus keluar? Lubang. Lubang. Ikut jam. Okey, ikut jam lawan jam. Lawan. Okey, bagus. Jadi kita lukislah macam ni. Nampak kan? Lawan. Jadi sebab arus dia lawan arah jam. Mana? Okey ni. Ni kan? Lawan arah jam, kita dapati arah di sebelah kiri ni mempunyai kekuatan medan magnet yang lebih tinggi. Sebab arah dia sama dengan arah elektromagnet yang terhasil. Arah medan magnet yang terhasil. Medan magnet sementara yang terhasil ni. Jadi arah dia sama. Sini arah dia berlawanan. Arah ni sama. Sebab dia arah lawan arah jam. Jadi sebab medan magnet kuat di sini, medan magnet lemah di sini, daya akan terhasil pada arah kekuatan medan magnet tinggi, kekuatan medan magnet rendah. Itu maksud dia kan? Itu dia. Jadi kamu kena lukis ni. Jadi ada markah lah. Kan? Dia kata draw the resultant magnetic field force. Jadi lukis mana yang lebih kuat. Okay, kan? Jadi dia kata using the arrow show the direction of the resultant force. Jadi kamu lukis arah dia pada arah kekuatan magnet tinggi, kekuatan medan magnet rendah. Ini arah dia. Kan? Jadi dapatlah markah untuk ni. Okey, boleh faham tak lukis ni? Boleh kan? Senang tak? Ini soalan SPM kan? Cikgu. Okey kan? Kita teruskan. Okey, ni cara dia lukis lah. Ni medan magnet utara selatan. Ni cikgu terang balik lah kan? Dan tambah dengan arus keluar tadi. Pandangan sini kan? Arus keluar. Jadi kita guna peraturan genggaman tangan kanan. Arus keluar ni ibu jari keluar. Jari ni mengikut arah lawan jam. Lawan jam. Jadi kamu letakkan di tempat ni. Bila kamu letakkan di sini, kamu dapati. Inilah. Yang ni pusingan macam ni. Arah di sini adalah sama dengan arah ni. Jadi ini menghasilkan kekuatan magnet-magnet tinggi di sebelah kiri. Itu contoh dia kan. Boleh faham kan? Ataupun kamu boleh guna kaedah satu lagi iaitu peraturan tangan kiri Fleming untuk menentukan daya. Daya kan? Daya iaitu di mana S
Ni, jari. Jari ni tunjuk ke kutub selatan. Kan? Kutub selatan dan ini arus keluar, daya ke kanan. Betul ni, daya ke kanan. Boleh kan? Jadi dua-dua ni masih boleh beroperasi lah kita guna untuk dapatkan jawapan. Okey, boleh kan? Boleh cikgu teruskan. Ataupun peraturan tangan kiri Fleming. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya tengok kan? Okey, sebenarnya dalam aplikasi sebenarnya dia kata sebuah emitter gelung bergerak. Jadi emitter, bagaimana emitter boleh menghasilkan jarum boleh bergerak? Sebab ada daya yang menolak dia. Sebab dalam emitter dia seolah-olah macam motor juga kan. Dalam emitter dia motor, bila arus masuk dia akan berputar, dia akan menolak jarum tu bila arus masuk. Sebab gegelung ni menjadi elektromagnet. Elektromagnet yang diletakkan dalam medan magnet kekal menghasilkan daya, menyebabkan jarum ni ditolak. Okey kan? Okey, tu cerita tentang emitter kan. Dia kata the scale of emitter is not uniform due to incorrect shape of the magnet used. Jadi magnet yang kita guna ni, kamu tengok tadi, magnet yang paling sesuai ialah ni bentuk bulat dan cantik. Jadi magnet ni kita perlukan magnet bentuk apa? Siapa boleh jawab? Melengkung. Ya, bagus. Jadi biasanya magnet ni kita dapat dalam bentuk melengkung. Jadi bila melengkung dia akan menghasilkan medan magnet yang lebih tertumpu. Bila macam ni kan. Jadi alasan dia menghasilkan medan magnet yang lebih tertumpu kan. Kata beri alasan kamu. Shape bentuk ni. Jadi menghasilkan medan magnet yang menumpukan medan magnet atau menghasilkan medan magnet yang lebih kuat. Ataupun kita kata menghasilkan medan magnet yang berjejari. Berjejari kan. Jejari kan. Radial magnetic field. Boleh juga jawab macam tu kan. Sebab dia bentuk ni kan. Okey, cikgu teruskan. Okey, ni soalan seterusnya dia kata Parallel error occurs when taking a reading using ammeter. Suggest one additional component to overcome this problem. Explain your answer. Jadi dalam ni kita mengalami parallax error. Jadi parallax error ni adalah satu jenis random error kan? Random error ataupun ralat rawak. Ralat rawak kan? Ralat rawak, okey. Jadi ralat parallax ni disebabkan oleh pembaca lah. Yang buat eksperimen tu lah, observer kan. Yang buat eksperimen tu. Dia tak baca, tidak meletakkan matanya berserenjang dengan bacaan alat. Kan? Jadi komponen yang kita sesuai dekat sini kita letak apa biasanya dekat emitter? Komponen yang kamu tahulah. Ingat tak? Kita letak cermin satah. Plane mirror, cermin satah. Tujuan dia bila cermin satah akan menghasilkan pantulan. Jadi bila kamu tengok jarum ni, kamu nampak image jarum ni dalam cermin, maksudnya mata kamu tak tepat lagi. Kalau objek jarum ni melindungi image itu, maksudnya mata kamu adalah tepat. Kan? Tepat sikit. Okey, maksudnya pointer and image of the pointer must be overlap. Mesti bertindan to avoid parallel error. Maksudnya penunjuk dan image menunjukkan penunjuk bertindih untuk mengelakkan ralat parallax. Maksudnya yang kamu nampak ni adalah objek, image pun ada di sini juga. Maksudnya dia bertindih. Maksudnya pada keadaan tu mata kamu adalah pandangan yang betul lah. Dapat mengelakkan ralat parallax. Okey, ini contohlah. Ni okey, kita teruskan. Okay, untuk soalan seterusnya. SPM lagi kan. Okey, soalan. Okey, Raja menunjukkan satu arah jarum kompas S dengan switch yang dimatikan. Switch dimatikan bukan mati kan. Maksudnya kamu tutup. Kamu tutup ni maksudnya arus mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Dia akan bergerak macam ni kan. Jadi pada ketika ini arus daripada sini pergi ke sini. Betul tak? Okey. Tengok kan. Dia kata indicate with an arrow the direction of current. Jadi arus mengalir pada terminal positif ke terminal negatif.
Jadi maksudnya arus daripada bawah pergi ke atas. Jadi mata kita letak di atas, maksudnya arus masuk ke arus keluar. Mata kita letak atas. Arus masuk ke arus keluar. Kedua. Ya, bagus. Arus keluar. Bila arus keluar, medan magnet akan mengikut arah melawan jam. Bila kamu letak kompas ini, dia akan mengikut arah melawan jam. Kan? Jadi dia kata draw the magnetic pattern on the cardboard. Suruh lukis medan magnet. Kan? Jadi kamu lukis. Pertama, kamu lukis medan magnet macam ni. Okey. Corak medan magnet. Dan letak kompas ni arah dia ke sini. Jadi ke sini. Kalau letak kompas ni arah ke mana? Ke atas ke bawah? Kalau letak kompas di sini. Arah ke mana? Ke atas kan? Atas. Macam ke atas lah. Macam ke atas kan? Kalau kat sini, ke mana? Kalau letak kompas sini. Arah dia ke? Ke kiri. Ke kiri. Kalau kat sini, arah dia macam ke bawah. Baru nampak arah dia lawan arah jam. Itu maksud dia kan? Okey, kita dah lukis. Dia kata tunjukkan dengan menggunakan anak panah arah jarum kompas. Dah tunjuk dah sini. Arah dia sini ke kanan. Okey. Jadi kita menggunakan petua untuk menentukan arah medan magnet. Kita guna petua genggaman tangan kanan. Ni. Petua genggaman tangan. Ibu jari adalah arus dan jari lain adalah arah medan magnet. Kan? Arus keluar, bentuk dia lubang kan kalau kita lukis. Okey, soalan seterusnya. Tengok sini kan. Rajam menunjukkan 3 reka bentuk motor elektrik. Ada 3 motor X, Y dan Z. Okey, membina sebuah kipas mudah alih. Jadi motor digunakan untuk kipas, buat kipas. Okey. Okey, berdasarkan nyatakan ciri motor yang memusingkan bilah kipas dengan lebih laju. Berikan sebab kesesuaian itu. Pertama kita nak bilangan lilitan yang macam mana? Bilangan lilitan yang macam mana? Yang banyak atau sikit? Bilangan lilitan. Banyak. Ya, banyak. Jadi kita akan jawab senang. Soalan jawab senang. Soalan struktur. Bilangan lilitan yang besar atau banyak. Alasan dia apa? Alasan untuk menghasilkan medan magnet yang tinggi. Atau kamu kata meningkatkan daya. Kan? Atau menambahkan kekuatan medan magnet atau menghasilkan daya yang lebih besar. Ingat kan motor yang besar tadi? Ingat. BIT. Bit. B apa? Medan magnet. I arus. T bilangan lilitan. Number of turn. Yang tu ingat tadi kan. Okey, yang seterusnya. Bateri. Kan? Bateri. Kita guna bateri yang mana? Bateri yang sikit. Ni ada 3 bateri. Ini ada 1. Ini ada 3. Kita pakai berapa bateri ni? Yang banyak ke sikit? Bateri. Banyak. Banyak. Okay. Kan? Kenapa nak banyak bateri? Bila bateri banyak, dia akan menghasilkan arus yang banyak. Bila arus yang banyak, dia akan menghasilkan daya yang tinggi. Ataupun kekuatan medan magnet yang lebih tinggi. Medan magnet sementara kan. Ataupun kita bentuk medan magnet kekal. Bentuk medan magnet kekal kita pilih, tadi kita dah bincang, kita pilih bentuk dia mesti bentuk melengkung, curve. Tak mau flat macam ni kan. Jadi kita pilih melengkung. Apa alasan dia? Semi bulatan. Kita pilih. Apa alasan dia? Sebab kita ikut dia tulis ni, melengkung. Ya, dapat. Okeylah kan, dapat menumpukan kan. Menumpukan kekuatan medan magnet kan, ataupun menghasilkan medan magnet berjari. Boleh kan? Jadi dalam gambar 3 ni ada X, Y dan Z. Mana satu kamu pilih? Pertama mesti gelung banyak. Nampak dia gelung banyak kan? Kedua bateri pun banyak. Bentuk dia curve. Jadi kita pilih motor X. Jawapan yang terakhir lah. Untuk menentukan motor apa yang kita pilih kan. Jadi kita pilih motor X. Boleh faham ke ni? Ni senang ni macam soalannya. Kamu dah jawab tadi kan? Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan ni. Ni daripada soalan AC kan. Soalan elektromagnet. Dia kata ni. Dia bagi 2 raja. Okey. Dia kata bilangan paku melekat pada suatu elektromagnet. Okey. Elektromagnet ni sambung kepada bekalan arus terus. Arus terus mesti bateri yang ada terminal yang tetap. Positif dan negatif. Ni. Ni arus terus. Direct current.
Jadi nampaknya bateri dua ni sama saja kan. Okey kan. Cuba kita tengok apa yang berubah dekat sini. Apa yang diubah kat sini. Cuba tengok betul. Bilangan litan sama tak? Sama. Tapi kita dapati ni tarik banyak ni. Kita guna apa ni? Kita guna apa benda ni? Apa nama alat ni? Apa nama alat ni? Siapa boleh jawab? Kapasitor. Bukan. Start huruf R. Resistor. Bukan. Rheostat Rheostat. Tak apa. Rheostat apa fungsi rheostat? Rheostat ialah melaras arus. Faham kan? Jadi dia boleh adjust arus setinggi ke, arus yang rendah ke boleh kan? Jadi bila dia adjust arus tu rendah, nampak? Bila dia adjust arus tu rendah macam ni, dapati paku tarik sikit. Dia jadi magnet yang lemah. Boleh kan? Tapi bila dia adjust supaya arus dia tinggi, kekuatan magnet dia tinggi kat sini. Jadi dalam kes ini yang boleh ubah manipulasi adalah arus. Dia kan? Dia ubah arus. Yang bergerak balas apa? Apa yang bergerak balas? Kamu tengok dalam kes ni. Dengan paku. Bilangan paku. Bilangan paku tu merujuk pada apa sebenarnya? Kekuatan medan magnet. Boleh faham kan? Bilangan paku merujuk pada kekuatan medan magnet. Ni sebenarnya satu menentukan boleh ubah manipulasi bergerak balas kan. Yang dimalarkan kita ada banyak kita ada itu apa? Bilangan lilitan. Itu salah satu. Bilangan lilitan yang sama. Okey, soalan pertamanya. Soalan tanya lain kan. Apakah maksud elektromagnet? Maksud elektromagnet ialah nama pun elektrik kan? Magnet. Elektrik maksudnya konduktor yang membawa arus elektrik. Betul tak? Menghasilkan medan magnet. Ataupun kita kata medan magnet sementara ataupun menjadi magnet bila arus mengalir. Become magnet when the current flow. Ini contohlah. Okey, boleh kan? Teruskan. Okey, soalan konseptual. Tengok ni kan, perbandingan dua gambar. Ini kamu boleh jawab lah kan. Tengok betul. Hubung kait 5 markah. Ini kan soalan ni kan kamu jangan salah kan dalam periksaan kan. Boleh dapat markah tinggi kan. Yang pertama dia kata, bilangan lilitan. Senang. Jadi kita jawab lah. Bilangan lilitan adalah sama kedua-dua rajah. Bilangan lilitan adalah sama untuk kedua-dua rajah. Okay, kan? Yang kedua dia kata, bacaan emitter. Ni senang ni. Adik kamu boleh jawab kan bacaan emitter. Bacaan emitter rajah. Rajah bawah tu lah kan. Rajah bawah 10.2 lebih daripada rajah 10.1. Cikgu tak habis lagi ni kan. Baca emitter rajah 10.2 lebih daripada 10.1. Emitter reading 10.1 more than 10.2. Sorry, 10.2 more than 10.1. Silap sebut kan. Okey, yang berikutnya bilangan paku besi. The number of nail. Jadi, number of iron nail attracted 10.2 more than 10.1. Ataupun bilangan paku yang melekat rajah 10.2 lebih daripada 10.1. Ni. Tak boleh jawab macam ni kan. Tulis jawab penuh kan. Cikgu ada tersilap sikit ni kan. Okey, yang berikutnya dia panggil apa? Bacaan emitter dengan hubung kait. Bacaan emitter dengan bilangan paku. Biasanya kita jawab, apabila bacaan emitter bertambah, maka bilangan paku akan apa? Akan apa? Apabila bacaan emitter bertambah, maka bilangan paku akan bertambah. Jadi kamu jawab macam tu kan. Jawab penuh. Atau boleh jawab macam ni. Bilangan paku bergadah terus dengan bacaan emitter. Number of iron nail directly proportional to emitter reading. Ini contoh lah kan. Ataupun hubungan arus elektrik dengan kekuatan medan magnet. Jadi apabila arus elektrik bertambah, maka kekuatan elektromagnet akan apa? Akan apa tu? Akan bertambah. Boleh? Ataupun berkadar terus. Current directly proportional to the strength of the electromagnet. Arus berkadar terus dengan kekuatan elektromagnet. Ni contoh nak dapat markah.
Jadi kamu tengok kan dapat markah senang kan. Kamu bandingkan. Lepas tu banding-banding. Lepas tu kamu buat satu relationship. Hubungan antara dua pun boleh ubah tu. Itu cara jawab soalan ni kan. Okey, soalan seterusnya soalan kefahaman atau memahami. Understanding kan. Sekarang format baru kata memahami kan. Okey, tengok sini kan. Tengok sini kan. Kita tengok soalan ni. Okey, tengok ni dia kata sini Raja 10.3 menunjukkan satu geganti. Geganti adalah Swiss yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnet. Okey kan. Okey, ni geganti ni ada pada mana? Geganti ni ada pada mana? Geganti ni ada pada ni lah kat rumah kita lah. Ataupun Swiss lah sebagai Swiss geganti kan. Nanti aku terang lah macam mana prinsip dia. Bila kau belajar elektromagnet ni kita akan terangkan kan. Tapi dia kata beroperasi. Jadi kata yang pertama terangkan mengapa teras geganti adalah besi lembut. Jadi kita nak guna besi lembut. Besi lembut adalah satu bahan yang dapat menguatkan kekuatan medan magnet. Jadi untuk meningkatkan keelektromagnetan kita perlu 3 iaitu SIT. Sit, duduk. SIT. S, soft iron core. I, current. T, number of turn. Itu tiga-tiga dapat meningkatkan kekuatan elektromagnet. Okey, soalan dia. Mengapa teras geganti adalah besi lembut? Alasan dia kerana teras besi lembut, soft iron core mudah dimagnetkan atau dinyah magnetkan ataupun easy to magnetize and demagnetize ataupun can increase the strength of electromagnetic ataupun dapat meningkatkan kekuatan elektromagnet. Itu pun boleh kan? Okey, yang seterusnya kita pergi pada yang berikutnya. Kata current flow and soft iron core become electromagnet. Arus mengalir dan teras besi lembut menjadi elektromagnet. Okey kan? Teras, current flow and soft iron core become electromagnet. Maksudnya bila switch ni ditutup, arus akan mengalir dalam gegelung ni. Bila arus mengalir dalam gegelung ni, jadi gegelung ni akan jadi magnet dan medan magnet terhasil dan medan magnet akan berpindah kepada soft iron core dan medan magnet akan menjadi bertambah kuat. Bila jadi bertambah kuat, apa jadi? Dia akan menarik anchor besi lembut. Dia akan menarik besi lembut. Dia akan menarik. Dia akan merapat kan? Okey. Jadi ammeter attracted ataupun anchor besi lembut tertarik. Dia akan tertarik dekat situ kan? Bila tertarik di sini, bila anchor besi lembut tertarik ke sini, dia menyebabkan ini tolak ke atas. Jadi kontak ni akan tersentuh kan? Kontak ni akan tersentuh. Okey, boleh faham? Bila tertarik ke sini, ini akan naik ke atas, kontak ni akan tersentuh. Okey, dia kata contact is closed. Jadi secondary circuit switch on. Motor is activate. Maksudnya bila kontak ni disentuh, jadi motor ni dihidupkan dengan gunakan arus yang lain di luar. Arus yang lain menyebabkan motor ni dihidupkan. Motor is activate ataupun bila sesentuh ni dihidupkan, sesentuh ni bertindak seperti switch untuk motor ni. Jadi litar kedua dihidupkan, motor dihidupkan. Jadi motor pun beroperasi lah. Itu contohlah sebagai ni. Ada soalan tanya lah ni. Apa-apa soalan tanya tentang ni? Boleh faham ke? Boleh. Boleh kan? Senang. Yang idea senang. Bermula arus mengalir dalam ni. Jadi soft iron core menjadi magnet. Okey, medan magnet terhasil dan metal anchor besi lembut ditarik dan menyebabkan switch sesentuh akan rapat. Bila rapat, motor dihidupkan secara automatik. Okey, secara automatik disebabkan oleh sistem ni. Okey, ada soalan tak ni? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu ingat cikgu stop setakat ni saja untuk kelas kita. Yang lain tu juga hantar jawapan dekat kamu kan. Nanti minggu depan insya-Allah kita akan sambung lagi satu subtopik lah iaitu aruhan elektromagnet. Kalau tak sempat, cikgu mungkin ada permintaan kan. Cikgu nak selang dengan subjek 3/4. Boleh kan? Boleh tak? Cikgu selang dengan subjek 3/4. Boleh.
Boleh. Minggu ni tingkatan 4, minggu depan tingkatan 5 supaya kamu boleh ulang kaji lah. Tingkatan 4 kamu boleh ulang kaji. Tingkatan 5 kamu ni Boleh Okey. Terima kasih ni saja cikgu. Terima kasih aku ucapkan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Thank you, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Thank you, cikgu. Okey.